السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد واسعه علمك أمن. سبحانك لا فهمان إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang ada ini insya-Allah kita isi ruang bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan juga isya, waktu yang paling singkat. Sementara kita tunggu masuknya waktu isya, kita isi ruang dan waktu ini dengan tazkiratun nafsi, peringatan untuk jiwa. Setiap jiwa ni tuan-tuan dalaman. Jiwa memerlukan kepada peringatan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu manfaat dia untuk orang yang beriman. Sebab itu kita orang yang beriman ni berhajat kepada peringatan. Nabi SAW sebut ad-dinun nasihah. Agama ini dibina di atas nasihat, saling melengkapi di antara satu sama lain, berpesan di atas kebenaran. Kita kata memberi peringatan sesama kita, tanda sebagai orang beriman. Ala kulli hal, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi ruang ni. Kebetulan pula tuan-tuan, malam ni malam final bola sepak Malaysia Thailand. Sebab tu ramai tu. Saya tengok ramai ni. Dalam masjid ni ramai tuan-tuan. Final malam ni, kira mayang isyak pun jagi. Kalau imam baca pun tuan-tuan, pendek-pendek sudah. Kena pula baca surah Yasin perhabis tuan-tuan. Makmum kata jam imam ni, baca surah Yasin satu surah, satu rakaat, jam. Okey lagi satu surah. Kena imam baca satu surah Al-Baqarah 3 juzuk tuan-tuan, pukul 12 baru habis isyak. Dia kata imam ni memang tak friendly betul. Satu rakaat surah Al-Baqarah, dia tahu kata final lepas geram tang ni. Tu dia munasabah dah tuan-tuan, tak munasabah dah. Jadi insya-Allah ala kulli hal, final juga kuliah tazkirah berjalan seperti biasa insya-Allah. Apa yang kita nak sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran peringatan, nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat yang ke-45. Allah Ta'ala sebut, wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Surah Yunus 45. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala sebut, dan ingatlah tentang hari Allah mengumpulkan mereka. Wa yawma yahsyuruhum, pada hari yang Allah Ta'ala kumpulkan kita. Ka'an lam yalbathu illa sa'atan, pada hari itu kata Allah, mereka merasa seolah-olah mereka tidak pernah duduk diam di dunia. Duduk seketika sahaja di dunia, kata Allah, illa sa'atan, melainkan hanya rasa sebentar. Sa'atan ni saat je, rasa duduk saat je di dunia, tiba-tiba sedap-sedap duduk di akhirat. Waktu itu mereka merasa saling berkenalan di mahsyar.
sedang-sedang waktu yang kita hidup di dunia ni hanya sementara untuk kita berkenalan saja, tiba-tiba berjumpa di mahsyar. Allah Ta'ala nak sebut kata saatnya bila orang bangun pada yaumul mahsyar, semua orang pakat rasa macam tu, rasa saatnya aku di dunia hanya sekadar yata'arafun, rasa berkenalan saja dengan penduduk dunia, tiba-tiba bertemu dengan Tuhan. Saatnya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha ayat 103, ayat 103 Allah Ta'ala sebut yatakhafatuna bainahum illa bistum illa 'ashra nahnu a'lamu bima yaqulun nahnu a'lamu bima yaqulun idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma. Sadaqallahu azim. Apa makna tuan-tuan? Mereka berbisik-bisik di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia hanyalah 10 hari. Pada hari kiamat tuan-tuan, pakat berbisik-bisik kita. Yaumul mahsyar, pada hari kiamat kata Allah, bila dihimpunkan manusia ketika tu, saling duk bisik-bisik, saling duk bisik-bisik, duk tanya. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, mereka kata kamu tidak berdiam di dunia hanyalah 10 hari saja. Kita duduk di dunia tak lama, 10 hari ya. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan, kata Allah. Kami tahu apa yang mereka katakan. Ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di kalangan ahli syurga, kamu tidak berdiam di dunia melainkan hanyalah sehari saja. Sehari je, ada yang kata rasa sehari je. Allah Ta'ala sebut ada yang kata rasa 10 hari saja di dunia. Bertemu dengan Allah, kita akan dihitungkan satu-satu amalan kita tuan-tuan. Sebab itu di antara nikmat, dua nikmat yang Nabi sebut, nikmat sihat dengan nikmat masa. Nikmat sihat dengan nikmat masa, umur. Dua waktu yang selalu manusia lara, manusia tinggalkan. Kalau kita muhasabah balik tuan-tuan malam ni, fikir balik, renung balik, saatnya rasa 40 dah. Baru je renung balik, saatnya rasa 60 dah. Bila tengok orang sebelah anak lahir, anak dia baru lahir, kita dengan sibuk tak sempat tuan-tuan. Tengok-tengok dah besar dah anak jiran sebelah, baru je lahir baru ni, 4 tahun dah. Kita sedap-sedap 4 tahun dah, masa macam baru ya. Kita tengok anak orang besar dah dia. Masa itu ingatlah kita pun, waktu kita pun sudah dekat untuk dengan Allah Azza wa Jal. Kita tengok orang lain nampak beruban, maknanya kita pun naik umur juga. Bukan kita tak bergerak. Kita duk tengok nampak, oh haji tu nampak tua betul. Kita pun terlupa yang kita pun sama naik juga, sama juga ikut, tak ada yang kurang. Bila tengok, yalah tengok anak-anak ataupun jiran, kaum kerabat yang baru lahir, baby, bila tengok mereka rasa saatnya anak kawan-kawan besar dah. Kadang-kadang kita pun tak kenal. Waktu berjalan ni begitu laju. Sebab itu di antara waktu berjalan ni tuan-tuan, lajunya waktu ni berjalan ni, yataqarabuz zaman, tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Dua benda yang selalu kita abaikan, kata Nabi SAW, nikmat umur dan juga nikmat sihat. Nikmat sihat, nikmat umur. Tuan-tuan, nikmat sihat ni orang tak dapat rasa nikmat tu bila mana dia tak sakit. Dia tak sakit, dia tak rasa nikmat sihat. Tapi bila dia sakit, ya Rabbi, ya Tuhan, ya Karim, rupanya nikmat sihat ni Allahu Akbar, sedap sungguh. Cuba kita tengok kadang-kadang bila orang kena ujian untuk dia, aksiden contohnya, patah kaki 3-4 bulan berbersih, duduk atas katil nak gerak tak boleh. Dia kata baru rasa nikmat sihat. Rupanya sihat dulu Allah, sedap betul. Bila sakit Allah Ta'ala bagi, susah. Nak bangun tak boleh, semua nak kena tolong orang. Orang nak kena tolong angkat kita, patah kaki. Kalau patah dua-dua, semua nak kena tolong orang semua. Orang nak kena papah. Nikmat sihat masa tu nak dapat rasa, bila kena sakit baru dapat rasa nikmat tu. Kalau tak dapat rasa, tak dapat rasa.
Bila Allah Ta'ala bagi satu-satu ujian, rasa nikmat. Sama juga kita kata umur, kita pun tak dapat rasa umur ni berlalu, meningkat, tak rasa. Sihat pun tak rasa, mai sakit baru rasa. Bila orang dah sebut umur, dia tak rasa, dia dah rasa sihat lagi, dia rasa kuat lagi, tapi umur dah naik dah. Sebab itu umur yang lanjut, umur yang muda ataupun tua, masa yang banyak kita dapat ni tuan-tuan, satu je, bila mana diikat dengan keberkatan yang ada pada umur tuan-tuan. Allahu Rabbi, besar, umur panjang, diberkati Tuhan. Allahu Akbar, nikmat besar dia. Umur dia panjang tapi diberkati Allah, nikmat. Waktu dia sibuk waktu ni, tapi waktu diberkati Allah, nikmat. Kita lagi dewasa, kita lagi banyak kerja, banyak benda yang kita nak buat, sibuk tuan-tuan. Kita duduk di KL, banyak kerja yang kita nak buat. Tapi kalau Allah Ta'ala campakkan keberkatan dalam hidup seseorang, dia sempat untuk sujud pada Tuhan. Sibuk macam mana pun, banyak jawatan dia pegang. Jawatan ni boleh 10. Sana pengurusi, sini bendahari, sana setiausaha, sana pengurusi kematian, sini pengurusi masjid. Semua dia pegang. 10 jawatan, sibuk ni. Telefon ni 2-3. Sak bunyi yang ni. Tapi bila sampai seruan azan, seruan Allah Ta'ala sebut, panggil untuk sujud, dia sampai. Itu dipanggil umur yang ada keberkatan, masa yang ada keberkatan. Yang tu yang kita nak. Sibuk lagu mana pun, tapi sempat dia untuk Allah. Tapi susah nak istiqamah. Bila kita dengar tazkirah, kita ingat balik, charge balik. Sebab itu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi doakan keberkatan tuan-tuan, bukan setakat berkat yang Nabi doakan banyak pada dia. Sahabat-sahabat ni ada yang Nabi doa satu je, ada yang Nabi doa banyak. Anas bin Malik Al-Ansari, Nabi doa tuan-tuan 6, Nabi minta pada dia. Anas bin Malik Al-Ansari. Anas bin Malik ni khadim, ataupun kita kata khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadam. Macam mana boleh jadi khadam? Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik ni, bila Nabi SAW sampai di Madinah, orang sambut Nabi SAW ni dengan penuh takzim. Ramai penduduk Madinah sambut Nabi, kehadiran Nabi ke Madinah. Ada orang yang sediakan hadiah untuk Nabi, ada orang sediakan macam-macam untuk Nabi ni. Lelaki, perempuan baik, semua adakan sediakan, kita kata hadiah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sampai giliran Ummu Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik ni tuan-tuan. Dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, kata dia, aku lihat lelaki dan juga perempuan di kalangan orang Ansar memberikan hadiah padamu ya Rasulullah. Tapi aku ini tak ada apa-apa yang aku nak bagikan hadiah pada engkau ya Rasulullah, kecuali satu yang paling bernilai dalam hidupku adalah anak aku, Anas bin Malik ni, aku berikan kepada engkau ya Rasulullah untuk dia berkhidmat dalam agama. Mula di situ. Bila mak dia bagi serahkan Anas kepada Nabi SAW, ketika itu umur 10 tahun tuan-tuan. Umur 10 tahun. Ummu Sulaim ibu kepada Anas bin Malik kata, ya Rasulullah, doakan pada anak aku. Doakan pada anak aku. Orang susah tuan-tuan. Nabi angkat tangan, budak tu baru 10 tahun, Nabi doa, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu fima a'taitah. Dalam satu riwayat yang lain Nabi sebut, Allahumma rzuqhu malan wa waladan. Satu, Allahumma rzuqhu malan wa waladan, ya Allah, kurniakan kepada budak ni mal, harta benda. Baru budak Nabi minta doa harta dah untuk dia. Satu doa, first kali Nabi minta harta benda. Mak ayah dia susah, tapi biar anak senang pula. Allahumma rzuqhu malan wa waladan, ya Allah, kurniakan kepada Anas bin Malik harta benda yang banyak, waladan, dan anak pinak yang ramai. Satu, wa barik lahu fima a'taitah. Allahumma rzuqhu malan, satu harta, wa waladan, anak, wa wasi' fi darih, besarkan rumah Anas bin Malik. Dia semua kita nak tentang doa Nabi ni. Wa ahsin amalahu, dan perindahkan, perelokkan amalan Anas bin Malik. 4,
Yang kelima, wa barik lahu fima a'taitah, dan berkatilah apa yang kau bagi pada Anas bin Malik. Dan yang keenam, waghfir lahu, dan ampunkan dosa dia. 6 yang Nabi minta, tuan-tuan. Allah, semua kita nak. Semua nak. Nabi minta harta benda, kita nak tak? Nak. Kenapa Nabi minta harta? Kalau kata harta itu tak boleh bagi sumbangan pada agama. Kita kata orang berharta ini hati-hati. Orang berharta bukan silat harta, tuan-tuan. Silat orang. Bukan silat harta. Silat orang yang menguruskan, silat orang yang memiliki harta, tamak dan halabah. Bukan salah harta tu. Harta tu sahabat pun kaya, tapi sahabat yang saleh, lagi beriman pada Allah, kaya dia. Bila orang kaya, harta berada di tangan orang yang saleh, tuan-tuan, makmurnya dunia ni. Silap kita bila orang soleh tak mau jadi kaya. Silap. Nabi minta doa, Allah marzuqhu mal, banyakkan harta dia. Waladan, anak pinak. Anak pinak, tuan-tuan, Anas bin Malik Al-Ansari dalam kitab Suwarun min Hayatis Sahabah sebut, anak dia, tuan-tuan, dalam riwayat sebut, yang dia sempat tengok 125 orang anak cucu dia. Yang sempat dia tengok masa dia hidup 125 orang anak dan cucunya. Anak saja, tuan-tuan, 100 anak Anas bin Malik Al-Ansari. Terkena doa Nabi memang ramai. Anak kita paling ramai berapa, tuan-tuan? Zaman kita, zaman lah ni, berapa ramai anak kita yang kita pernah dengar? Belah-belah kan? Paling ramai belah-belah, tak pergi jauh lah. Itu paling ramai tu. Tapi saya pernah jumpa seorang sahabat saya juga, satu mak satu pak, tuan-tuan, 23 orang. 23 orang, kita pun terkejut. Tu dia 23. Satu mak satu pak, bukan 2 mak, bukan 3 mak, satu mak 23 orang. Oh, hebat orang dulu. Dia pergi mana pun dia tengok. Kita kata hang ni pergi mana pun tengok. Kak dia semua pakai niqab, pakai furdah. Pergi mana pun jumpa, tegak. Pergi mana pun dia jumpa, tegak. Ni siapa pula? Nikah dia. Sampai di sini tegak pula nikah dia. Tu dia, kak dia saja. Jalan mana-mana jumpa kak dia, nikah dia. Oh dia, terabak atas ni. Itu, tuan-tuan, 23, tuan-tuan. Kalau kata balik raya, pergi beli tiket bas, tuan-tuan, geng tu lah mari. Kita tak sempat lah. Dia main sekali 23 berang, habis terus. Kita belakang habis. Geng ni mari. Nampak lambat sikit jangan buat main. 23 orang. Itu nak berjalan, tuan-tuan, pakai Alphard pun tak boleh, kena beli bas mini. Bas mini pun kurang ni. 23 kurang-kurang bas yang bas sekolah sedan sikit tu. Yang tu boleh. Anas bin Malik terkena doa Nabi SAW, ramainya anaknya. Malan wa waladan, anak pinak yang ramai, harta benda, kaya Anas bin Malik, tuan-tuan. Sebab berkatnya doa Nabi. Kita nak keberkatan tu dalam hidup. Kita kata umur kita panjang, ada saki-baki lagi, ya Allah berkatkan umur yang ada padaku, ya Allah. Sebab itu kadang-kadang kita minta doa, tuan-tuan. Selalunya kita minta, ya Allah murahkan rezekiku. Kita terlupa nak sebut, ya Allah berkatilah rezeki yang kau bagikan padaku, ya Allah. Itu yang paling utama. Bila sebut berkat, tuan-tuan, tak payah nak sebut murah, cukup dengan apa dengan Allah Ta'ala bagi berkat tu. Bila sebut berkat ni komplit semua dah, tak payah murah. Kalau murah, tuan-tuan, tak ada berkat, tak guna agak. Harta benda banyak tapi tak berkat Tuhan, tak jadi. Ya Allah berkatilah rezeki yang kau berikan padaku, ya Allah. Allahumma barik fima a'taitah, berkatilah rezeki yang kau bagi padaku, ya Allah. Rezeki anak-anak, rezeki harta benda, rezeki kesihatan, rezeki umur, berkati semua ni wahai Tuhan. Kita tak minta murahkan rezeki, panjangkan umur, dah lah. Sebut berkat, selesai semua. Allah marzuqhu malan wa waladan wa barik lahu wa wasi' fi darih. Yang ketiga Nabi doa pada Anas, wa wasi' fi darih, dan besarkan rumah Anas bin Malik. Besarkan rumah dia. Kita nak ada, tuan-tuan, rumah besar? Nak tak? Tak mau? Oh, hebat orang sini. Rumah besar siapa? Semua nak rumah besar.
Kan? Kereta besar, rumah besar, dia nak. Kan? Ada orang kata, tak payahlah saya rumah besar tak payah, padang kecil saja. Tapi kalau orang nak pergi, takkan nak tolak. Rumah besar, kereta besar. Wa wasi' fi dari, besarkan rumah Anas bin Malik. Luas rumah dia, kaya tuan-tuan. Bila terkena doa Nabi, buah tamar pun yang dia tanam, kebun tamar dia tuan-tuan, buah dia wangi. Buah dia wangi, buah dia besar-besar, wangi dia. Kebun dia subur, wangi bau buah tamar dia. Berbanding dengan tanah sebelah, tamar dia kering, tak bau. Tapi bila terkena doa Nabi ni, buah tamar pun bau wangi. Kemudian yang keempat, Nabi doa apa? Wa ahsin amalahu, ya Allah, perbaikilah amalan dia. Allah, perbaikilah amalan dia. Salat dia, puasanya, zakatnya, sedekahnya, apa kebajikan yang dia buat, perbaikilah wahai Tuhan. Tuan-tuan, sebab apa kena sebut perbaiki? Sebab banyak amalan kita tuan-tuan, dengan amalan kita buat ni banyak yang cacat. Salat baik, kadang-kadang khusyuk, kadang tak. Sedekah pun sama, kan? Sedekah pun sama, baca Quran pun sama. Kadang-kadang mari rasa ikhlas, kadang-kadang mari rasa ujub, kadang-kadang mari lintasan hati, macam-macam gangguan ada. Tengah semayang kadang-kadang mula-mula okey dah, pertengahan kurang baik, last kali okey. Itu biasa semayang kita, amalan kita. Sebab tu Nabi doakan pada Anas, wa ahsin amalahu, perbaiki amalan dia. Perbaiki wahai Tuhan amalan dia. Ada kecacatan, kau tutup, tampungkan. Dan yang kelima Nabi doa, ini kita kata kemuncak dia, wa barik lahu fima a'taitah, dan berkatilah apa yang kau berikan pada Anas bin Malik. Dalam kau bagi banyak-banyak tadi itu, berkatilah wahai Tuhan. Dan yang keenam, waghfir lahu, dan ampunkan dosa dia. Tu dia sempurna tuan-tuan doa tu, terkena pada Anas bin Malik, sehingga kan dia panjang umur tuan-tuan. Dalam riwayat menyebut dia meninggal ketika umur cecah 200 tahun dia, sampai zaman tabi'in. Sahabat habis meninggal dah, dia hidup sampai zaman tabi'in. Anas bin Malik 200 tahun hidup dia. Panjang umur Anas bin Malik, terkena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kata, dalam banyak-banyak doa yang Nabi doa tadi tu, pengampunan dan juga berkat. Yang benda yang paling penting yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Anas bin Malik. Bila minta berkat, selesai semua. Selesai semua. Ada umur yang berkat. Umur yang berkat yang kita sebut tadi ya. Umur yang berkat tuan-tuan, walaupun sibuk, masa yang berkat maksudnya, walaupun dia sibuk, walaupun dalam keadaan banyak kerjanya. Ada orang peniaga, dia berniaga, sibuk berniaga, tapi dalam masa yang sama istiqamah dia menunaikan syariat Allah. Sempat dia untuk salat, sempat dia untuk baca Quran, sempat dia untuk salat jamaah, walaupun dia peniaga besar. Hebat, kaya ni. Itu dipanggil waktu yang diberkati Allah. Ada orang kita kata jawatan yang banyak, sibuk dengan jawatan menguruskan masyarakat, hal-hal masyarakat, banyak benda yang dia buat, sana meeting, sini meeting. Tetapi bila mana sampai waktu dia untuk dia sujud, dia salat, salatnya baik, dia tunaikan salat dia, tak pernah miss. Jemaahnya pun dia jaga, Quran dia pun dia baca tuan-tuan. Waktu dia diberkati Tuhan. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan, waktu lapang banyak, sembahyang pun tak. Tu lingkup. Dia tak sibuk apa, jawatan apa pun tak ada, apa pun tak ada, masa waktu panjang dia duduk saja. Sembahyang pun tak, Quran tah mana, apa pun tak tentang agama, tak ambil peduli langsung tuan-tuan. Ada tak lagu tu? Ada. Duduk lepak sembahyang lagi. Memang tak sembahyang, tak payah tanya, tak sembahyang. Waktu dia sempit, daqan, dia pun rasa hidup ni sempit sungguh. Rasa sempit untuk dia. Dia pun tak rasa waktu yang banyak untuk dia. Sedangkan waktu berlalu begitu banyak, dia rasa saat je umur ni. Ada tempat diberkati Allah. Waktu, umur, ada tempat tuan-tuan yang berkat. Umur yang berkat, masa yang berkat, tempat yang berkat. Tempat yang berkat mana tuan-tuan? Masjid. Masjid lah kita duduk. Sehingga kan orang duduk dalam masjid tuan-tuan, kita masuk dalam masjid ini, kita niat i'tikaf, duduk saja aja dapat pahala. Masuk dalam masjid niat i'tikaf, dapat pahala. Mana ada duduk dalam tempat bangunan macam ni niat i'tikaf dapat pahala, kecuali masjid saja.
Duduk kedai mamak niat iktikaf boleh? Mana boleh? Masjidnya masuk niat iktikaf, duduk saja ya. Tak baca Quran. Baca Quran dapat dua, satu iktikaf, satu baca Quran. Tiba-tiba pergi duduk kedai mamak niat iktikaf ramai-ramai. Baik tang mana niat iktikaf duduk masjid, duduk kedai mamak. Mana ada jalan. Ini tempat yang diberkati Allah. Duduk sahaja niat iktikaf, pahala bagi dia. Dan bila orang duduk dalam masjid, tuan-tuan, kita dapat rasa sendiri. Kita lupa masalah yang di luar ni. Lupa. Kita duduk tumpu yang ni. Sagi keluar baru dia sampai pula. Baru dia sampai mari. Itu kelebihan dia. Ketenangan luar biasa. Tempat yang berkat ni. Tambah-tambah yang diberkati Allah yang Allah sebut dalam Quran, bumi yang berkat. Apa dia? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan juga Madinah, Madinatul Munawwarah, Yathrib. Itu bumi berkat tu. Mekah, tuan-tuan. Ni apa mereka nak wukuf ni? Para hujjaj nak wukuf Yaumul Arafah, hari yang berkat. Tempat yang berkat. Kita kata Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah, wa Madinatul Munawwarah. Gandaan dia luar biasa. Tempat yang berkat ni, tuan-tuan. Solat di sana pun tak sama dengan solat kita. Kita duduk di masjid, tempat berkat lah tempat kita ni. Solat di rumah dengan solat di masjid jemaah tak sama pahala. Tempat berkat. Tapi solat di Masjidil Haram dengan tempat kita pun tak sama gandaan dia. 100,000, tuan-tuan, solat di Masjidil Haram, 100,000 gandaan dia. Oh, hebat. Palestin 50,000. Palestin Al-Aqsa solat. Sebab itu rasa lain kita duduk tempat berkat ni. Masjidil Haram, kalau kita pergi sampai sana solat luar biasa. Kita tengok imam-imam, para a'immah, imam-imam Masjidil Haram, tuan-tuan, bukannya sikit, ramai. 20 lebih imam dia. Imam waktu lain, imam tarawih lain. Semua bacaan tu kita tengok bacaan, tuan-tuan, semua hafiz Quran. Baca Quran tu macam kita kata baca Fatihah. Perang. Kita kata kalau aku boleh macam ni. Kita banyak cita-cita, tapi tak ada usaha. Dia sebelum dia nak boleh gitu, tuan-tuan, sakit juga. Sebelum dia nak hafal 30 juzuk Quran masuk dalam kepala dia nak baca macam tu, sakit juga. Bukan senang. Imam Sudais, bacaan dia, insya-Allah, tabarakallah, mereka baca daripada hati ke hati. Bila orang dengar, tuan-tuan, jiwa-jiwa yang dengar, hati-hati yang dengar, merintih dia. Sebab bila sampai ayat-ayat syurga, ayat-ayat neraka, berbeza intonasi dia. Sampai ayat syurga, dia akan lunakkan bacaan. Bila sampai ayat neraka, dia akan keraskan bacaan, tinggikan bacaan. Zalikum fazuquhu wa anna lil kafirin adzaban nar. Ya, ditinggikan bacaan tu sampai ayat-ayat syurga. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Lunakkan bacaan. Contoh macam perbualan ataupun kita kata ada dialog antara ahli syurga dengan ahli neraka dalam surah Al-A'raf. Begitu juga satu ayat yang Allah Ta'ala sebut, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Itu cerita bab ahli syurga. Cerita bab ahli neraka. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا
hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Soal jawab tu malaikat tanya kepada ahli syurga tadi, ahli neraka tadi. Wasiqal ladzina kafaru, bila dibukanya pintu neraka, malaikat tanya pada ahli neraka, ila jahannam zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum, malaikat tanya pada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah tak mari pada kamu, tak datang kepada kamu rasul, ya'tikum rusulun minkum, di kalangan kamu Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi pesan tak dulu? Qalu bala, mereka kata bahkan ya ada. Qalu bala, mereka kata bahkan ada. Ahli syurga pula, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, bila malaikat buka pintu syurga untuk ahli-ahli syurga, hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, dibukakan pintu syurga itu dan dikatakan, diserukan kepada penduduk syurga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu. Lain perkataan. Kita duduk tuan-tuan dengar baca tu, tempat yang berkat, kita rasa luar biasa. Masa, umur, tempat, ada tempat yang berkat. Tempat yang berkat. Ada yang Nabi doakan untuk sahabat tuan-tuan, tak banyak. Ada yang Nabi doakan, yang Anas tadi banyak Nabi doakan untuk dia. 6 Nabi minta, semua tu kiranya semua orang nak 6 tu. Ada yang Nabi minta kepada, contohnya sahabat sepupu Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi yang tahnikkan dia masa dia lahir. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi ini beza umur dengan Nabi SAW 50 tahun tuan-tuan. Ketika Nabi wafat umurnya 13 tahun. 13 tahun maknanya beza 50 tahun dengan Nabi SAW. Dia pun di antara khadam Nabi juga. Disebut dalam sirah, dia di antara sahabat yang kalau Nabi nak ambil wuduk, dia yang akan ambil air, jirus ke Nabi SAW. Dia akan ambil air. Bila Nabi tengok Abdullah bin Abbas ni tangkas dalam buat kerja, cepat. Dia buat kerja cepat tuan-tuan, Abdullah ni. Masa umur dia 10 tahun, 13 tahun dalam riwayat sebut, dia hafal hadis Nabi 1650 hadis Nabi SAW. 1000 lebih lah. Baru budak 1000 lebih hafal hadis bersama dengan sanad dan matan dia. Baru budak tuan-tuan. Kita tak tahu kan? Kita lah yang ada sekali yang ceramah lah. 1000 lebih masa dia budak hafal hadis Nabi SAW. Quran sahabat kebanyakan hafal. Ngapai belaka. Kan? Abdullah bin Abbas, Nabi doakan untuk dia ni, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu ketika tahnik. Ketika air unuqin ni air liur Nabi masuk dalam mulut Abdullah bin Abbas, budak ni cerdik. Air liur Nabi tuan-tuan, sahabat pun rebut. Lain dia air liur kita, apa dia nak rebut. Air liur Nabi berkat tuan-tuan, sahabat rebut. Masuk dalam unuqin Abdullah bin Abbas. Ketika dia budak tu, masa dia budak, tengok budak ni buat kerja laju, Nabi doakan, Allahumma atihil hikmah, ya Allah berikan kebijaksanaan pada Abdullah bin Abbas. Hikmah ni bijaksana. Satu ini tak. Rupanya tuan-tuan, bijaksana inilah Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat yang menyatukan perpaduan ummah di antara pengikut Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Dia yang menyatukan. Sahabat ni datang di tengah-tengah pengikut dua-dua ni ada konflik. Dia menyatukan di antara keduanya dengan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kembali balik kepada kebenaran. 20,000 tentera kembali balik. Asalnya mereka keluar. Kita bagi laluan azan.
Di antara doa yang Nabi doakan untuk Anas bin Malik, untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma atihil hikmah, ya Allah berikanlah hikmah kepada Abdullah bin Abbas. Apa makna hikmah ini? Bijaksana. Bijaksana tuan-tuan, setiap orang kena ada bijaksana ni. Bijaksana ni apa? Di antara sumbangan Abdullah bin Abbas, dia menyatukan dua kelompok, dua-dua ni Islam asalnya. Lalu mereka keluar berbai'ah menjadi Khawarij, dan bila datangnya Abdullah bin Abbas, menyatukan balik dengan menggunakan hujjah Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali balik 20,000 kepada sufufi aliyin, kembali kepada Sayyidina Ali. Yang kekal tak ikut berapa ramai? Ada juga 4,000 orang. 4,000 orang itulah berpecah dengan macam-macam ajaran. Yang keluar lah ni daripada 4,000 orang itulah salah satunya ajaran Syiah. Nabi doakan hikmah. Hikmah ni penting tuan-tuan. Imam kena ada hikmah. Siapa pun dia, jawatan apa pun dia kena ada bijaksana. Bijaksana ni macam mana? Tengok tempat dan suasana. Contoh, kita buat contoh macam tadi lah. Kalau kata imam dia nak solat maghrib, waktu yang pendek, singkat waktu tu, tak sesuai baca panjang, baca pendek. Kalau dia tengok jemaah ramai, kita kata veteran, orang tua-tua belaka, jangan baca panjang, pendek-pendek sudah. Dia tengok keadaan, dalam keadaan musafir nak baca panjang tak sesuai. Ada yang jemaah duk ikut, mungkin dia ada hajat yang penting. Kita solat jemaah, kita solat jamak, tapi kita baca panjang. Ada jemaah datang ikut, dia ada kerja yang lain. Kadang-kadang biasalah, kadang-kadang kita nak balik raya ke contohnya, kita solat di RNR contohnya. Ini selalu berlaku tuan-tuan. Solat di RNR kadang-kadang tu ada yang solat panjang contoh. Sampaikan ada sahabat-sahabat saudara kita yang nak solat juga, pasal tunggu lama, dia pun ada hajat dia, tunggu nak solat juga, sedangkan waktu tu singkat. Contohnya waktu maghrib, pakat tunggu di belakang. Orang yang di dalam, yang solat jemaah, dia tahu kata orang tunggu ramai nak solat, sebab tempat ni kecil, jangan panjangkan bacaan, pendek sudah. Itu dipanggil bijaksana imam yang ada dalam tu. Dia tengok orang lagi ramai, lagi panjang, lagi ramai, lagi panjang tuan-tuan, jam. Balun tulis surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, tu dia handah sampai isyak. Ngam-ngam bagi salam tulis azan isyak. Tu dia imam ni, tak pernah aku jumpa dalam Malaysia. Ini kali pertama. Dia handah perhabis terus, kira bagi salam dia tu penutup orang azan isyak. Tu dia jemaah kata tu dia nalar ke punya imam ni. Mentang-mentang dia ngapai, dia balun kau-kau. Itu dipanggil hikmah. Nabi doakan kepada sahabat. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, belum lagi hilang jejak telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sehingga kepadanya telah diajukan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan kita akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jal. Standby. Apa yang kita lebih tuan-tuan, kita akan ditanya. Kita lebih ilmu, standby. Para ulama akan ditanya tentang ilmu yang dia miliki. Dia amanah, alhamdulillah. Dia khianat, dia berhadapan dengan Tuhan. Ada orang yang diberikan kelebihan kekayaan, dia akan ditanya tentang kelebihan kekayaan tu. Ada orang diberi pangkat, dia banyak pangkat dia standby untuk ditanya tentang pangkat dia. Ada orang diberi apa dia lagi? Anak yang ramai. Apa yang dia lebih daripada manusia yang lain, itu yang dia akan dipersoalkan panjang tentang tu. Perbezaan dengan orang yang miskin dengan orang kaya tuan-tuan, walaupun amalan sama, masuk syurga lewat juga orang kaya ni. Sebab duk tanya tentang harta dia tak habis lagi. Orang yang miskin habis dah. Masuk juga harga syurga. Cuma lambat sikit sebab duk ditanya satu-satu. La tazulu qadama 'abdin, belum lagi hilang jejak telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sehingga akan diajukan 4 pertanyaan pada dia. Satu, tentang umurnya, di mana dihabiskan. Tentang umur kita tuan-tuan. Ada orang yang lahir meninggal, alhamdulillah. Untung ada anak-anak, kita kata anak baru sehari 2 meninggal, Allahu Rabbi. Kita kata dapat syafaat, kita kata jadi peguam.
Baby yang baru lahir, dia boleh bagi syafaat kepada kedua orang tua dia. Dia ada kegembiraan di akhirat. Duka cita di dunia, tapi kita kena ingatkan kegembiraan di akhirat. Dia dapat kegembiraan tu. Baby yang lahir meninggal, dia boleh bagi syafaat kepada kedua orang tua dia. Akan ditanya tentang umurnya, di mana dihabiskan. Kedua, dari hal tubuhnya, untuk apa dipakaikan, kegunaan tenaga kita untuk apa, tuan-tuan. Ada orang gunakan tenaga dia habis kepada khidmat untuk agama, alhamdulillah. Dan yang ketiga, hal ilmunya, apa yang sudah diamalkan dengan ilmu dia. Dia tahu banyak dah tentang ilmu, apa yang dia buat. Dia mengaji banyak, dia tahu belaka apa yang dia buat dengan ilmu dia. Dan yang keempat, dari hal harta, dari mana diperolehnya dan untuk apa dibelanjakan. Dari mana dia dapat, ke mana dia pergi, ke mana dia gunakan. Semua akan disoalkan. Kalau kita lebih harta, tuan-tuan, akan ditanya. Sebab itu dalam satu hadis yang panjang, Nabi sebut, inna awlan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushida. Dalam hadis itu sebut, orang yang mati syahid ditanya awal pada hari kiamat. Orang mati syahid, orang yang berilmu, orang yang banyak harta, akan ditanya. Ranking-ranking ni, tuan-tuan, akan ditanya di sisi Allah Azza wa Jal. Fa'arafahu nafsahu. Akan ditanya, akan berdialog dengan Tuhan. Orang syahid pun sama juga. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha. Allah Ta'ala tanya pada dia, apa yang kau buat dengan nikmat yang ku bagi pada kau, tenaga semua. Kata dia, qala qataltu fika hatta stujhidtu. Aku gunakan tenaga seluruh kerja yang ku buat, ya Allah, aku gunakan untuk agama sehingga aku gugur syahid di medan peperangan. Nabi Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, qala kadzabta, engkau bohong. Dia mati syahid dalam medan perang. Allah Ta'ala kata, engkau bohong. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar. Allah Ta'ala kata bohong, tercengang dah. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un, engkau bohong sedangkan kau masuk di medan peperangan, kau bertempur untuk digelar engkau pahlawan hebat, tangkas di medan peperangan, disebut orang nama engkau bila kau mati. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi an-nar. Diseret wajah dia, campak masuk dalam neraka. Tu dia, ini kerja hati buat ibadat. Hadis tu cerita, tuan-tuan, bukan makna orang syahid pun kena teruk. Orang syahid pun ditanya soalan macam tu. Kita yang tak ada apa-apa, tuan-tuan, yang tak syahid ni, lagi ganas. Sama juga dengan orang yang berilmu pun ditanya juga tentang ilmu dia. Dan yang ketiga, orang yang kaya. Hujung pakalnya, tuan-tuan, keikhlasan kita pada Allah. Ikhlas yang kita buat kerja walaupun sikit. Sebab itu amalan ni sikit pun tak apa, asalkan itu yang kita ikhlas dengan Allah Azza wa Jal. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, sekadar tu dulu. Tengok jam pukul 3, pukul 8.45 elok dah. Handas sampai pukul 10, tuan-tuan. Oi, tak sedap, tak boleh duduk kan, final pula malam ni. Oh, sekali dengan penceramah nak pergi tengok. Semangat juga pula kan. Pukul 10 Hayun tu dia seorang belah angkat punggung, seorang belah penceramah duk tengok, seorang belah, aku belah juga. Tak boleh tunggu lama lagu ni. InsyaAllah, tuan-tuan, semoga dapat manfaat apa yang kita kongsi malam ni. Semoga kita dirahmati dan diberkati Allah Azza wa Jal. Dan yang terakhir, tuan-tuan, ini buku daripada Ustaz Jeffrey Abu Bakar daripada Ma'had Al-Faizin. Buku Amalan Mengangkat Darjat. Amalan-amalan basic je, tuan-tuan. Berapa tu, Ustaz? Berapa ni? RM12. RM12 untuk sekolah Ustaz juga lah. Ustaz Jeffrey Abu Bakar Mahmudi, tuan-tuan pun kenal, nak mari sini insya-Allah. Amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang bagus dalam kitab dia, dalam buku ni. Semoga kita dapat manfaat daripada apa yang dikarang oleh beliau. Dan juga ada mandian bidara dengan minyak bidara. Tuan-tuan tengoklah. Wallahu ta'ala a'lam wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ikhlasan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.